Eh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, rakan-rakan di Facebook dan di IG. Okey, baik, kita mulakan dengan nasyid selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, salawatullah alaika. Kemuliaanmu Allah dan juga malaikat menaungimu dan juga menjagamu. Selawat dan salam ke atasmu, selawat dan salam ke atasmu. Nabi, engkau adalah cahaya segala cahaya, juga membawa kasih sayang untuk semua manusia. Engkau membawa rahmat dan berkat Tuhan untuk sekalian alam. Ya Nabi utusan Tuhan penghulu sekalian alam, menyempurnakan seluruh ajaran sebagai contoh
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di IG Aina Bashira, Beauty Solehah Shopee. Terima kasih Mama Syifa Aina Bashira. Di Facebook, Waalaikumsalam ya Uwais. Terima kasih Uwais. Bersama-sama malam ni. Oh, guna ayah punya, Abi punya Facebook. Okey, baik. Zulaika dengan ayah kat depan. Mak Ti, Waalaikumsalam Mak Ti. Oh, Mak Ti dapat bersama malam ni. Alhamdulillah. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita mulakan macam biasa perkongsian ilmu kita pada setiap malam. Kita mulakan niatkan bacaan umul kitab ini buat paduka baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, sahabat baginda, sekalian nabi dan rasul, wali-wali, orang soleh, sekalian orang mukmin lelaki dan perempuan yang masih hidup ataupun yang sudah pun meninggal dunia, juga buat kedua ibu bapa kita, buat guru-guru kita, buat penulis kitab sirah yang pelbagai kitab sirah yang sampai kepada kita, sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sampai kepada kita, sirah-sirah berkaitan dengan Muhammad sallallahu. Jadi juga buat diri kita sendiri. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina Baik, malam ni malam siri yang ke-19. Hari ni 13 Rejab 1442 Hijrah. Waalaikumsalam ya Adam dengan Ammar pun dengar. Alhamdulillah. Adam dengar. Okey, Ika dengar kat depan dengan Pak Long. Okey, baik. Jadi pada malam ini yang bersama-sama bolehlah share lagi supaya ramai lagi kawan-kawan kita, ramai lagi yang nak mengetahui sirah Nabi atau nak mengingati kembali sirah-sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi daripada hasil kita share, daripada hasil kita kongsikan, mudah-mudahan yang ada niat yang nak ingin mendengar kembali, yang ingin mengingati kembali, insya-Allah kita doakan semoga dan sama-sama dapat manfaatnya. Jadi terima kasih juga kepada yang like, yang share, yang komen. Terima kasih. Kita akan mula pada malam ini bab ke-32 dan bab yang ke-33 insya-Allah kalau sempat. Kalau tak sempat kita sambung minggu depan. Waalaikumsalam ya Ustazah Khairani pada. Oh, terima kasih. Bersama anak-anak insya-Allah. Kalau sekiranya laju ke apa, tak faham ke apa, maklum kembali sebab kadang-kadang anak-anak tak faham penggunaan ayat ke sebagainya kan. Okey, baik. Jadi malam ni tajuknya ialah Islamnya Sayyidina Umar Al-Khattab. Islamnya Sayyidina Umar Al-Khattab. Kita dah dengar kan nama Sayyidina Umar. Nama siapa? 4 khalifah Nabi Muhammad SAW. 4 khalifah yang utama itu Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali. Jadi malam ini kita akan masuk bab Islamnya Sayyidina Umar Al-Khattab dan bagaimana setelah Umar memeluk agama Islam. Okey, itu dua bab tu. Bab yang ke-32 tajuk dia Islamnya Sayyidina Umar Al-Khattab. Bab yang ke-33 Umar setelah Sayyidina Umar setelah memeluk agama Islam. Maksudnya kita cerita tentang Sayyidina Umar malam ni. Okey, baik. Waalaikumsalam ya Cik Nak. Terima kasih. Bersama-sama Ika dengan abang kat depan. Dekat depan. Waalaikumsalam. Kak Zakia, terima kasih bersama-sama. Waalaikumsalam Siti Khadijah. Dik, sama-sama. Baik. Terima kasih yang bersama-sama malam ini. Okay, kita terus bab yang ke-32. Bab yang ke-32 iaitu Islamnya Sayyidina Umar Al-Khattab. Jadi pada tahun ke-6 kenabian. Okey, pada tahun ke-6 kenabian, telah terjadilah satu peristiwa yang mana menggemparkan seluruh penduduk Mekah, terutama penduduk pemimpin Quraisy. Para pemimpin Quraisy. Iaitu siapa dia? Iaitu peristiwa Sayyidina Umar Al-Khattab memeluk Islam pada tahun yang ke-6 kenabian. Okay, jadi bagaimana kisah Sayyidina Umar memeluk Islam ni? Okay, kalau ikutkan Sayyidina Umar ni adalah merupakan anak saudara kepada Abu Jahal. Kan Abu Jahal yang kita dah dengar sebelum ni, yang Abu Jahal yang sangat-sangat banyak kalilah menyakitkan Nabi Muhammad SAW. Jadi Sayyidina Umar ni adalah anak saudara kepada Abu Jahal. Jadi Abu Jahal adalah bapa saudara kepada Sayyidina Umar. Jadi dia bersama-sama dengan bapa saudara dia menyakiti kepada orang Islam. Jadi pada ketika itu umur Sayyidina Umar Al-Khattab lebih kurang 33 tahun.
Boleh bayanglah, 33 tahun. Dan juga dia walaupun dia anak saudara kepada Abu Jahal, dalam masa sama dia juga adalah merupakan sahabat karib Abu Jahal juga. Sebab sebenarnya umur dia pun lebih kurang. Lebih kurang umur dia. Jadi Sayyidina Umar ni terkenal dengan seorang yang sangat suka bergelut, sangat gagah perkasa, kuat, berani, cergas, pintar. Kiranya ketokohan, kepahlawanan tu ada pada Sayyidina Umar. Dan kecekapan Sayyidina Umar tu dikatakan apabila kuda berlari kan, kuda tengah berlari tu, Sayyidina Umar boleh naik melompat atas kuda tu. Jadi kuda tengah berlari, Sayyidina Umar dia boleh lompat naik atas kuda tu, nak menunjukkan bahawa cekapnya Sayyidina Umar dalam kiranya dalam bidang ketenteraan, dalam bidang berperang, dalam bidang kepahlawanan tu. Sangat pantas lah. Kuda tengah berlari, melompat atas tu. Bayangkan. Jadi bagaimana kisah Sayyidina Umar ni memeluk agama Islam? Kita ni beruntung sebab kita semua dah lahir-lahir, kita dah mak ayah kita Islam, jadi kita lahir pun agama Islam. Bukan kita lahir-lahir mak ayah kita tak Islam. Tak. Tapi kita lahir-lahir dah mak ayah kita Islam, jadi beruntung. Jadi bagaimana kalau kita tak dapat nak bayangkan bagaimana kalau macam orang yang masih mak ayah dia tak Islam, lahir-lahir dia kena cari pula agama kebenaran ataupun dia ikut mak ayah dia. Tapi kita beruntung sebab kita dah mengenal Islam. Jadi bagaimana Sayyidina Umar ni kenal Islam? Jadi pada satu hari Sayyidina Umar dia dah geram sangat dah. Macam itulah baca Abu Jahal juga dah geram buat baca-baca kat Nabi, begitu juga Sayyidina Umar dah geram sangat-sangat dah, macam mana pun aku kena bunuh juga Muhammad ni. Macam mana pun sebab dia dah pecah belah kan persaudaraan, dia dah pecah belah kan persatuan penduduk dekat Quraisy tu. Bagaimana ada isteri tak ikut suami, isteri masuk Islam, suami masuk Islam ataupun anak-anak masuk Islam, dah pecah belah. Dan juga Nabi Muhammad SAW menghina Tuhan mereka, itu berhala. Jadi dia tak boleh sangat dah, geram sangat, dia keluar membawa pedang. Membawa pedang. Jadi ketika dia berjalan dalam keadaan marah tu, nak pergi ke depan, nak cari Nabi Muhammad, pada ketika itu berjumpa dengan Nu'aim bin Abdullah. Ada kitab kata Amir. Wallahu alam, tapi berjumpa dengan seorang sahabat Nabi. Kalau dalam kitab ni kata Nu'aim bin Abdullah. Nu'aim ni pada ketika ini dah memeluk Islam, tetapi sembunyikan keislamannya. Jadi waktu awal-awal ni yang masuk Islam, mereka senyap-senyap. Tak cerita kat orang, kata masuk Islam dah, aku masuk Islam tak. Mereka senyap-senyap. Nabi suruh rahsiakan keislaman tu. Tak boleh beritahu sebab supaya mengurangkan keseksaan. Kalau ramai yang tahu ramai akan berlaku lebih penyiksaan. Jadi Nu'aim bin Abdullah ni dia dah masuk Islam tapi dia senyap. Dia tak cakap pun. Dia dekat Sayyidina Umar dan orang tak tahu pun waktu tu. Jadi bila dia datang, Sayyidina Umar bertemu dengan Nu'aim. Nu'aim tengok Umar dalam keadaan marah, pegang pedang. Dia kata, wahai Umar, kamu nak pergi mana ni? Lepas tu Umar cakap, aku nak cari Muhammad. Dekat mana Muhammad? Aku nak cari dia, nak bunuh dia ni. Sebab dia dah buat banyak. Dia cakap geram nak bunuh kan. Jadi pada ketika itu Nu'aim kata, wahai Umar, janganlah fikirkan lagi hal orang lain. Kamu tak tahu ke sedangkan ahli keluarga kamu pun dah masuk Islam? Jadi Umar terkejut lah. Apa maksud kamu? Siapa ahli keluarga aku yang dah masuk Islam? Sayyidina Umar tanya balik. Kemudian pada ketika itu Nu'aim jawab, ipar kamu Sa'id bin Zaid dan adikmu Fatimah binti Khattab. Sayyidina Umar ada adik bernama Fatimah binti Khattab. Umar Al-Khattab, Fatimah binti Khattab. Jadi kata adik kamu tu, adik ipar kamu Sa'id bin Zaid dengan adik kamu dengan ipar kamu dah masuk Islam. Pada ketika itu dia dengar saja bahawa adik dia dah masuk Islam, terus patah balik pergi ke rumah Fatimah, cari ke rumah adik dia ni. Dan pergi ketika dalam perjalanan dah sampai ke rumah Fatimah, dia dengar bacaan ayat Al-Quran. Dia terdengar. Dia dengar, dia berhenti, dia dengar. Jadi pada ketika itu sebenarnya di dalam rumah Sa'id bin Zaid dengan Fatimah binti Khattab ni ada Khabbab bin Al-Arat. Khabbab, ingat tak siapa dia Khabbab? Khabbab yang hamba kan, hamba Ummu Anmar. Minggu lepas kita dah cerita dah bagaimana Khabbab diseksa kan, dikenakan besi di belakang dia, di kepala dia. Jadi Khabbab ni datang ke rumah Fatimah untuk mengajar Al-Quran. Khabbab datang mengajar Sa'id dengan Fatimah baca Al-Quran. Jadi pada ketika itu Khabbab raja kiranya Umar sampai dia dengar. Tapi bila Umar ketuk je pintu dan mereka tahu je bahawa Sayyidina Umar di luar, terus Khabbab bin Al-Arat ni menyuruh masuk bilik Sa'id.
menyorok daripada Umar. Okey, Fatimah pun terus ambil lembaran. Okey, surah-surah lembaran yang mereka baca tu ditulis atas lembaran, ditulis atas pelepah-pelepah kurma apa semua tu. Fatimah pun simpan terus. Dia kata masukkan, simpanlah, sorok kan dekat pakaiannya tu. Lepas tu pada ketika Said pun pergilah ke pintu. Buka pintu, terkejut Said melihat abang iparnya memegang pedang. Dia tengok Sayyidina Umar dalam keadaan marah pegang pedang. Terkejut Said, dah lah bawa baca Quran tadi kan. Jadi terkejut, lepas tu terus Umar masuk terus cengkam dekat Said ni, adik ipar dia tu. Dia kata, kamu baca apa tadi? Apa yang kamu buat tadi? Said kata dengan Fatimah, tak ada apa-apa. Tadi aku dengar suara tadi ni. Apa yang kamu baca? Aku nak tahu. Tak ada apa-apa. Mereka tak ada apa-apa pun. Tak ada apa-apa pun. Kamu dengar tu kami sembang-sembang je. Yalah, mereka cakap bahasa Arab. Al-Quran pun bahasa Arab. Kan, kalau kita sekarang cakap bahasa Melayu, baca Quran, memang nampaklah jelaslah perbezaannya. Kan, berlainan bahasa. Jadi, lepas tu dia kata, kami sembang-sembang je. Jadi, lepas tu ketika itu, Sayyidina Umar kira cengkam Said tu, kira marah lah. Fatimah tengok je abang dia ni macam nak bunuh suami dia ni, kira mungkin dalam keadaan tegang kan, marah apa semua. Fatimah pun bangun nak selamatkan suami dia. Pada ketika itulah Sayyidina Umar terus lempang muka Fatimah. Kiranya tak mau bagi Fatimah masuk campur, lempang dalam keadaan yang sangat kuat. Waktu sangat marah kan, Fatimah jatuh sehingga kan keluarlah darah di pipinya dalam keadaan berdarah. Waktu itulah Sayyidina Umar melihat adiknya dalam keadaan berdarah tu, terus Allah datangkan perasaan di dalam hati Sayyidina Umar, perasaan tiba-tiba rasa aku buat macam ni kat adik aku. Dia terkejut. Kira macam sampai hatinya aku buat dekat adik aku. Dia kata kiranya macam terus waktu tu Allah datangkan perasaan dia bila dilihat adik dia dalam keadaan mengalir darah di pipi dia tu. Terus datang perasaan kejamnya aku dekat adik perempuan aku ni, dia kata. Jadi waktu tu Said pun dah tengok sisteri dia berdarah. Tu dia kata, wahai abang iparku, wahai Umar, ya betul, sekarang ni kami berdua dah masuk Islam. Kamu nak buat apa pun buatlah. Nak kiranya nak seksa kami ke apa semua, kami terima, buatlah. Ya benar, kami memang dah memeluk agama Islam. Jadi pada waktu itulah Allah datangkan perasaan Umar, tiba-tiba jadi sejuk dalam keadaan tadi panas, geram, marah. Tiba-tiba dia tengok adik dia dalam keadaan berdarah, lempang kan dia seri, lempang adik dia. Kan hati dia rasa sejuk dan berasa kesal sebab dia dah tampar adik dia tadi tu, dan perasaannya mula berubah. Jadi dia pun sikit-sikit dilepaskan Said tadi, ya, dalam keadaan marah tu. Jadi dia kata, wahai Fatimah. Sebenarnya Umar ni nampak dah Fatimah, mungkin waktu tengah jatuh tu nampak ada lembaran tu kan. Wahai Fatimah, berikan lembaran tu kepada aku. Umar minta lembaran tu. Tapi aku nak tengok apa yang Muhammad ajar kepada kamu. Jadi waktu itu Fatimah tak mau bagi. Dia kata, aku khawatir kalau aku beri kepada kamu, nanti kamu koyak. Jadi Umar kata, tidak. Jangan bimbang, aku tak akan koyak. Aku nak baca je apa yang ada tertulis di situ. Lepas tu Fatimah cakap ke abang dia, wahai abangku, tapi sekarang ni kamu dalam keadaan bernajis. Sedangkan Al-Quran adalah kitab suci, tak boleh dipegang oleh orang yang bernajis. Jadi baiklah, Umar pun pergilah bersuci dalam Fatimah pun ajarlah cara suci, mungkin ambil wuduk lah kan, Allahualam, mandi bersucikan badannya. Jadi pada ketika itu dah selesai semua, Fatimah pun serahkan lembaran tulisan Al-Quran tadi. Okay, apa yang di dalam tu, apa yang ditulis pada ketika itu yang dibaca ialah surah Taha. Surah Taha ayat 1 hingga 6. Okay, pada ketika itu dibaca surah Taha ayat 1 hingga 6. Apa maksudnya? Okay, nanti boleh rujuk Al-Quran, surah Taha juzuk 16. Surah Taha juzuk 16. Surah yang ke-20 kalau dalam Al-Quran. Okay, ayat dia ada 135 ayat, tapi waktu ini ini baca ni ayat 1 hingga 6. Okay. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya baca maksud ya. Taha. Okay, lihat artinya dalam surah Al-Baqarah. Maksudnya macam alif lam mim juga. Hanya Allah lebih mengetahui. Kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu untuk menyusahkanmu, tetapi peringatan bagi orang yang takut kepada Allah. Diturunkan oleh Tuhan yang menciptakan bumi dan langit yang tinggi. Dia Maha Pengasih, bersemayam berkuasa di atas arash ataupun singgasana arash. Semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi, semua yang ada di antara keduanya dan semua yang ada di bawah tanah adalah kepunyaannya. Kepunyaan siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pada ketika itu selesai dibaca, Umar cakap,
alangkah mulianya, alangkah kiranya indahnya ayat Quran ni. Mak cakap, angkatnya waktu itu Arad, Khabbab Al-Arad yang berada dalam bilik tu didengar Sayyidina Umar baca dan didengar Sayyidina Umar memuji ayat Al-Quran. Waktu itu Khabbab ni keluar dari bilik. Okay, dia katakan keluar. Lepas tu terus Khabbab menghadap Sayyidina Umar. Dia kata, wahai Umar. Khabbab tadi kan yang mengajar Fatimah dengan suaminya Sa'id. Dia kata, wahai Umar, semalam aku dengar Rasulullah SAW berdoa. Dia kata, Rasulullah cakap apa? Wahai Allah, kuatkanlah Islam ini dengan Amru bin Hisham. Nabi Muhammad SAW dah doa. Kuatkanlah Islam ini dengan Amru bin Hisham atau dengan Umar bin Al-Khattab. Demi Allah, aku mengharapkan Allah menguatkan agama ini dengan keislamanmu. Menunjukkan bahawa Sayyidina Umar mempunyai kiranya dia punya pengaruh yang besar lah dekat Mekah. Sehingga kan Nabi Muhammad SAW berdoa minta kepada Allah, ya Allah berilah Islam, maksudnya petunjuk kepada Amru bin Hisham atau Sayyidina Umar. Rupanya pada hari ini Allah datang angkat itulah Sayyidina Umar. Doa Nabi Muhammad SAW dimakbulkan. Jadi pada ketika itulah terus Sayyidina Umar kata kat Khabbab, wahai Khabbab, di mana Rasulullah? Di mana Muhammad? Aku nak berjumpa dengan dia. Aku nak memeluk Islam. Beritahu Khabbab. Jadi waktu itu Khabbab pun beritahu bahawa Nabi Muhammad SAW berada di rumah Arqam bin Abu Arqam. Masa itu masih lagi dalam keadaan dakwah, bersembunyi lagi lah masa awal lagi. Jadi ketika itu di kaki bukit Safa. Okey, berlaku jugalah terang-terangan. Kiranya kita dah melalui proses sebelum ni, kita dah cerita kan. Jadi masa ni masih lagi Nabi berada di sana. Jadi pada ketika itu Umar pun terus pergi dalam keadaan pedang dibawa juga pedang yang dibawa tadi tu. Okey, berbalik kepada cerita tadi, Nuaim tadi yang dijumpa Sayyidina Umar tadi, kan Nuaim tadi dijumpa Sayyidina Umar, dia kata kamu nak ke mana? Sayyidina Umar jawab nak pergi jumpa Nabi Muhammad SAW nak bunuh. Jadi waktu tu Nuaim beritahu pergi ke adik kamu masuk Islam. Jadi Nuaim tadi dah tahu Sayyidina Umar mencari Nabi, terus Nuaim pergi dekat rumah Arqam bin Arqam dan maklumkan bahawa Sayyidina Umar tengah mencari Nabi dalam keadaan marah-marah. Dan mereka di sana tak tahu bahawa Sayyidina Umar dah meluk Islam. Okay, bukan macam kita kan ada telefon sekarang ni. Dah tahu dah macam Khabbab, dah tahu dah. Sekarang dah masuk Islam lah. Terus telefon, terus WhatsApp. Terus sampai berita. Kita tak sampai, berita dah sampai. Betul tak? Tapi waktu tu tak ada lagi kan. Jadi bilalah Sayyidina Umar dah meluk Islam, dia tak tahu lagi. Jadi Sayyidina Umar dalam perjalanan tu sampailah ke rumah Arqam bin Abu Arqam di bukit kaki Safa. Bila sampai dia, Umar ketuklah pintu. Dan mereka melihat mengintai, tengok Umar datang terus. Sahabat Nabi kata, wahai Nabi Muhammad SAW, Umar kat luar, bawa pedang. Jadi waktu itu dalam rumah ni ada sahabat-sahabat Nabi dan juga ada Sayyidina Hamzah, bapa saudara Nabi dah masuk Islam dah. Jadi Sayyidina Hamzah kata apa? Tak apa, benarkan dia masuk. Sekiranya lah dia datang dengan niat baik, kita layan dia. Sekiranya dia datang dengan niat buruk, dengan pedang ni aku bunuh dia kembali. Sayyidina Hamzah pun kiranya orang Mekah ni pahlawan, mereka memang kira semangat mereka kepahlawanan tu kuat. Kira darah panas. Jadi waktu tu dia kata kalaulah dia buat tak baik, aku sendiri yang akan bunuh dia dengan pedang yang dia pegang tu. Di kitab kata waktu itu Sayyidina Hamzah memang pegang pedang. Dia kata aku akan bunuh dengan pedang ni. Jadi wallahu alam. Okay, tapi tetap kiranya kalau datang masuk je buat tak elok kat Nabi, Sayyidina Umar mereka akan bunuh kembali. Jadi waktu itu Rasulullah cakap, bukalah pintu. Bukalah. Walaupun waktu itu Nabi Muhammad SAW mereka dalam keadaan bimbang lah kan. Nabi Muhammad SAW ada bodyguard ke apa, hanya mereka di situ dan juga Sayyidina Hamzah lah kan. Dia masuklah Sayyidina Umar duduk menghadap dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi waktu itu Nabi pun bertanyalah kepada Sayyidina Umar apa tujuan dia datang. Jadi Sayyidina Umar pun teruslah mengucap 2 kalimah syahadah. Terus memeluk agama Islam. Pada ketika itu. Jadi waktu itu apabila Nabi Muhammad SAW mendengar sahaja bahawa Sayyidina Umar Al-Khattab memeluk agama Islam, terus Nabi berteriak dengan kuat, Allahu Akbar, kuat berteriak. Sampaikan orang yang kat situ semua berteriak. Terlalu gembira bahawa doa Nabi dah dimakbulkan. Mereka tahu dah sebelum ni bahawa Nabi dah doa dah. Ya Allah, kuatkanlah agama ini dengan Amru bin Hisham ataupun dengan Sayyidina Umar. Rupanya hari esoknya tu Allah jawab doa Nabi tu dengan Islamnya Sayyidina Umar Al-Khattab. Berteriaklah mereka Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar dengan laungan yang sangat gembira. Jadi waktu itu mereka rasa Islam ni kiranya macam bertambah kuat lah. Kira dengan masuknya Sayyidina Umar Al-Khattab ke dalam agama Islam. Jadi waktu itu mereka pun kira
dalam keadaan gembira dah tahu dah ni. Jadi berita tentang Sayyidina Umar Al-Khattab memeluk agama Islam sampailah kepada mereka yang berada di Habsyah. Okey, minggu lepas kan bab 15 orang pergi berhijrah ke Habsyah kali pertama. Kan 15 orang yang pergi berhijrah ke Habsyah. Jadi sebenarnya mereka dah berada di sana dah 3 bulan dah. Mereka berada di sana 3 bulan dah dalam keadaan aman, dalam keadaan damai beribadah sebab raja di negeri Habsyah, Raja Najasyi tu adil memberikan mereka beribadah, tak kacau pun mereka di sana dah 3 bulan dah rupanya. Kan minggu lepas kan cerita mengenai mereka berhijrah ke Habsyah. Jadi waktu itu mereka di Habsyah ni dengar sahaja Sayyidina Umar memeluk Islam, mereka sangkakan bahawa dekat Mekah dah kuat. Dan mereka sangkakan bahawa pembesar-pembesar Quraisy kat Mekah dah beri kerjasama kepada Nabi. Maksudnya orang-orang kabilah-kabilah di Mekah ni dah bagi kerjasama, dah beri kiranya dah berhenti menyiksa orang-orang yang mengenal Islam. Mereka sangkakan macam tu. Okey, yang mereka yang berhijrah dekat Mekah tu. Okey. Waalaikumsalam ya Kak Maisarah, terima kasih bersama. Cuba kesari dekat Nurul Akmal, terima kasih. Ya Mak Teh, surah Toha ni kalau diikutkan bahawa ramai ulama kata bahawa sekiranya anak kita keras, okey, keras kiranya keras hati, susah nak dengar cakap, kita nak bagi lembutkan anak kita dan juga supaya mereka lembut hati mereka. Okey, baca surah Toha ni kepada mereka dan lebih eloklah anak tu baca sendiri, hafal surah Toha ni. Surah Toha dia lembutkan hati. Jadi kita baca dan kita jugalah lembutkan hati kita supaya kita juga mudah menerima segala kebenaran yang baik-baik. Waalaikumsalam Nur Hafizah Zahira. Terima kasih berada di IG. Okey, baik. Kita teruskan. Jadi mereka jadi apabila mereka dah dengar kata Sayyidina Umar dah masuk Islam dan mereka sangkakan bahawa agama Islam dah kuat dekat Mekah, mereka pun bersiap-siap lah nak balik ke Mekah. Yang 15 orang yang berhijrah ke Habsyah ni, mereka pun bersiap-siap, mereka pun baliklah ke Mekah. Tetapi apabila mereka sampai sahaja ke Mekah, sangkaan mereka meleset. Tak ada. Masih lagi sama. Orang yang diseksa tetap ada lagi. Tetap ada juga orang yang masih dijemur di tengah panas. Tetap ada lagi yang dibelasah. Tetap ada lagi yang dibakar. Maksudnya masih sama seperti mereka dulu, bahkan lebih teruk lagi. Jadi asalnya mereka sangkakan bahawa di Mekah keadaannya dah berkurangan. Dah tak ada dah siksaan sebab dengan Islamnya Sayyidina Umar ni. Mereka sangkakan begitulah. Tapi rupanya sangkaan mereka tu meleset sama sekali. Apabila pulang rupanya masih sama lagi. Jadi tapi mereka pun tak kembali baliklah ke Habsyah sebab mereka rasa dah 3 bulan mereka dah beribadah, mereka dah bersenang-lenang dekat Habsyah. Jadi mereka rasa tak adil lah sekiranya mereka tinggal kat pengagama yang lain menghadapi siksaan teruk dekat Mekah. Jadi pada waktu ini terdapatlah usaha lagi nak membunuh Nabi. Masya-Allah. Masih lagi kita kata dakwah Nabi kira makin berkembang, makin lagi usaha mereka nak membunuh Nabi Muhammad SAW. Jadi apabila mereka dah melihat bahawa Hamzah dah Islam, Sayyidina Umar memeluk Islam, jadi mereka pun mengadakan mesyuarat dekat Darun Nadwah untuk memutuskan macam mana cara mereka nak bunuh Nabi Muhammad SAW. Jadi antara keputusan dicapai, apa yang dia kata? Yang pertama, mereka kata kita bunuh Nabi sebab Nabi ni dah, alasan mereka ialah sebab Nabi ni merosakkan anak dan keluarga mereka. Nabi dah memecah belahkan. Bila dah Islam, maksudnya mereka dah terpisah daripada keluarga mereka, mereka dah terpisah daripada anak mereka, mereka dah terpisah daripada saudara mara mereka. Okey. Yang kedua, hasil keputusan mesyuarat, mereka kata sekiranya apabila Nabi dibunuh, maka kita bayar balik kembali diat tadi, okey, kepada pihak keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bayar kembali, kalau bayaran diat kita bayar balik 2 kali lipat daripada biasa. Okey, kalau sekiranya macam ni bayaran dia, tapi kalau kita bunuh Nabi Muhammad SAW, maksudnya kita bayar 2 kali lipat lagi. Okey, yang ketiga mereka kata, di samping menerima bayaran diat tadi, 2 kali ganda tadi, kita beritahu kepada keluarga Nabi Muhammad, iaitu keluarga Bani Hashim, Bani Muttalib, bahawa mereka boleh memilih mana-mana lelaki yang mereka nak bunuh. Maksudnya mereka ni kira dia pun ni nak bunuh Nabi Muhammad. Apabila Nabi Muhammad SAW terbunuh, mereka akan bayar denda 2 kali ganda. Dan mereka beritahu dekat keluarga Nabi Muhammad SAW, mereka boleh pilih daripada mana-mana kaum keluarga, tapi bukan orang Quraisy, lelaki mana-mana untuk bunuh balik. Macam balas dendam lah. Gitu. Betapalah mereka nak bunuh sangat-sangat Nabi Muhammad SAW. Oh ya Una, ke sekolah kami waktu pagi murid-murid surat Alhamdulillah, insya-Allah.
letak tangan kanan. Oh, Alhamdulillah. Okey, betul-betul. Untuk lembutkan hati keras. Semoga anak-anak tu yang baca tu insya-Allah Allah lembutkan mereka, hati mereka untuk dengar kata guru, dengar kata ibu bapa, dan juga lembutkan hati mereka apabila menerima kebenaran. Alhamdulillah dah buat macam tu ya. Okey, Alhamdulillah. Bagus-bagus. Teruskan. Okey, baik. Jadi apabila mereka keputusan mesyuarat tadi sampailah kepada Abu Talib. Abu Talib dengar, mereka nak bunuh Nabi Muhammad SAW. Mereka nak bunuh anak saudara yang datang bagikan anak sendiri. Abu Talib bapa saudara Nabi kan. Terus Abu Talib kumpulkan seluruh keluarga Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib. Bani Hashim dengan Bani Abdul Muttalib. Okey, mereka ini adalah keluarga Nabi Muhammad SAW. Maka berkumpullah mereka dan Abu Talib pun berceritalah bahawa tentang hasil keputusan mesyuarat di Darul Nadwah. Jadi waktu itu berkumpul tu semua ada kecuali Abu Lahab. Okey, kecuali Abu Lahab bapa saudara Nabi tak datang. Ialah dia dah berpihak kepada pembesar kaum Quraisy. Jadi semua mereka berbincang hasil keputusannya bahawa mereka bersetuju untuk nak membela Nabi sehinggalah akhir nyawa mereka. Walaupun di kalangan mereka tidak ada yang tidak memeluk Islam. Seperti Abu Talib sendiri tak memeluk Islam lagi kan. Macam Sayyidina Hamzah dah memeluk Islam. Okey, ibu saudaranya Safiyah memeluk Islam. Tapi walaupun Abu Talib tak memeluk Islam, tapi mereka berbincang mesyuarat bahawa mereka ini adalah kaum keluarga Bani Hashim, Bani Muttalib ni kaum keluarga Nabi Muhammad SAW. Berbincang tak akan serahkan Nabi kepada mereka dan mereka akan mempertahankan Nabi Muhammad SAW. Walaupun ada di kalangan mereka yang tidak Islam. Jadi, apa yang mereka lakukan? Waktu ini rumah Nabi Muhammad SAW di luar daripada perkampungan Bani Hashim. Okey, kalau perkampungan Bani Hashim di luar kota Mekah, rumah yang Nabi duduk tu, okey, rumah Nabi kan kita kata dah sebelah dengan Uqbah bin Abu Mu'aiz, bersebelahan dengan Abu Lahab. Sebenarnya rumah yang Nabi duduk tu ialah rumah Abdul Muttalib, rumah datuk dia. Rumah datuk dia Abdul Muttalib. Datuknya Abdul Muttalib pusakakan rumah itu kepada anaknya Abdullah. Okey, dan jatuhlah, sudah pastilah jatuh rumah tu kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi ayah Nabi. Jadi rumah itu adalah rumah Abdul Muttalib di situ. Jadi waktu itu mereka pun bincang bahawa Nabi Muhammad SAW tak boleh lagi duduk situ dah. Jadi Nabi Muhammad SAW perlu duduk bersama dengan mereka di satu lembah. Lembah itu terkenal dengan nama Syib Abu Talib. Dengan lembah Syib Abu Talib. Lembah Abu Talib. Iaitu di luar kota, di celah-celah, di antara dua bukit. Tak boleh bayang, tak sebab tak pergi. Yang pergi mungkin boleh bayang. Dia dah pergi Mekah, pergi umrah kan. Maksudnya di luar kota Mekah terdapat bukit, di celah-celah tu ada satu perkampungan namanya Lembah Abu Talib ataupun Syib Abu Talib. Okay, jadi mereka pun berbincang-bincang. Jadi usaha mereka perlulah bawa keluar Nabi Muhammad SAW dan berpindah ke situ. Bahkan pada ketika itu Nabi Muhammad SAW pun bersiap-siap, keluarga Nabi Muhammad SAW bersiap-siap dan mereka pun pergi ke Lembah Abu Syib. Jadi siang malam Abu Talib kiranya kabilah di situ mereka menjaga dan mengawal Nabi Muhammad SAW daripada supaya tidak dibunuh oleh puak-puak daripada kabilah lain ni. Jadi waktu itulah Abu Talib sangat takutkan Nabi dibunuh. Dia arahkan anak-anak ni tu dan anak buahnya supaya sebenarnya tempat tidur Nabi sentiasa berpindah-pindah destinasi daripada sini ke jadi berpindah-pindah supaya tak dapat dikesan dekat mana Nabi Muhammad SAW. Jadi sejak Nabi duduk dekat lembah Syib tu, dekat lembah Abu Talib tu dan dikawal di situ, Nabi tak ada lagi lah menjalankan aktiviti dakwah. Okey, tapi Nabi tetap jalankan aktiviti dakwahnya. Nabi tak jalankan aktiviti dakwah di Mekah. Nabi tetap berdakwah dekat lembah tu. Kat lembah tu ada perkampungan juga kan. Jadi mereka pun ada yang belum memeluk Islam. Jadi Nabi Muhammad SAW tetap meneruskan dakwah di lembah Abu Talib tu. Jadi di lembah Syib Abu Talib kan. Jadi waktu ini mereka yang di Mekah, Nabi seru bahawa pergilah berhijrah untuk nak menyelamatkan diri, untuk nak menyelamatkan iman dan Islam. Jadi kerana tak tahan dengan penyiksaan yang diterima, jadi mereka pun yang berada di Mekah tu bersiap-siaplah untuk pergi berhijrah. Jadi seramai 83 orang yang pergi berhijrah, tak semua yang pergi berhijrah. Jadi ada mereka yang kekangan pelbagai perkara. Jadi yang pergi berhijrah kali kedua ini lebih kurang 83 orang. Lebih ramai yang pertama itu berapa orang? 15. Hijrah pertama. Hijrah yang kedua 83 orang pada tahun yang ke-6 kenabian ni.
pada tahun yang ke-6 kenabian bulan Zulkaidah. Jadi berangkatlah mereka ke Habsyah dengan diketuai oleh anak Abu Talib sendiri, iaitu Ja'far bin Abu Talib. Ja'far bin Abu Talib. Jadi ketika perjalanan, sebenarnya dalam perjalanan tu ada seorang sahabat tu, Hatib bin Abu Baltah, dengan isterinya turut berhijrah bersama suaminya. Waktu tu Sarat mengandung, dan ketika dalam atas kapal, waktu kapal sedang berlayar, isterinya bersalin atas kapal dan dinamakan anak itu nama Muhammad. Allahu'alam. Ni dalam kitab sirah dia kata. Jadi apabila mereka sampai, yang berhijrah ni, apabila mereka sampai ke negeri Habsyah, macam sebelum ini juga, mereka tetap dilayan dengan adil, mereka tetap layan dengan baik. Dan mereka bebas untuk beribadah di sana. Okey, 3 orang ni pergi berhijrah. Jadi bagaimana pula dengan Abu Bakar As-Siddiq? Sahabat Nabi kan, Abu Bakar As-Siddiq. Jadi apabila Nabi dibawa oleh keluarganya ke lembah di ship Abu Talib ni, jadi maka Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar terpisahlah. Mereka tak dapat lagi nak berbincang tentang nak berdakwah, tak boleh nak bincang lagi dah. Jadi waktu itu Nabi Muhammad SAW tetap nasihatkan Abu Bakar untuk pergi berhijrah. Dan Abu Bakar kira terlewat lagi lah daripada rombongan tu ketika Abu Bakar dalam perjalanan nak pergi nak berhijrah. Jadi waktu itu Abu Bakar di pertengahan jalan, tempat tu bernama Barqul Ghamad, Abu Bakar bertemu dengan penghulu Bani Qarah bernama Rabi'ah bin Fuhaim, atau lebih dikenali dengan nama Ibnu Duranah. Okey, Abu Bakar bertemu dengan Ibnu Duranah. Ibnu Duranah tanyalah, kamu nak ke mana ni wahai Abu Bakar? Abu Bakar jawab, saya ni telah diusir oleh kaum saya dan saya nak mencari tempat dekat mana di bumi Allah ni boleh saya beribadah dengan tenang. Abu Bakar jawab macam tu. Jadi Ibnu Duranah ni sebenarnya dia adalah ketua suku Habsyi, itu sebenarnya tentera sukarela yang digajikan. Okey, pemimpin Quraisy, musyrikin Quraisy di Mekah, mereka gajikan puak ni untuk nak kawal kafilah-kafilah mereka yang pergi berdagang. Okey, mereka yang nak pergi berdagang ke Syam, ke Yaman. Jadi mereka inilah kiranya macam mengawal lah lalu lintas jalan tu. Jadi dia beri gaji sebenarnya rupanya. Jadi Ibnu Duranah dia kata dekat Abu Bakar, orang seperti kamu yang sangat baik, diusir oleh kaum-kaum sendiri. Abu Bakar, kamu ni orang suka suka tolong orang susah. Kamu ni kalau orang berkelahi, kamulah bantu untuk elokkan balik. Kamu ni suka bagi makan tetamu. Kamu ni suka tolong ringankan beban orang. Orang macam kamu ni yang baik ni, kamu diusir oleh kaum kamu. Macam ni lah, kamu balik. Jom kita pergi sama-sama, saya akan lindungi kamu. Itu kata Ibnu Duranah. Jadi pulanglah Ibnu Duranah bersama dengan Abu Bakar ke Mekah. Okey, pulanglah Ibnu Duranah ke Mekah. Jadi pada sampai ke Mekah, Ibnu Duranah ni jumpalah pembesar Quraisy. Okey, Ibnu Duranah ni jumpalah dengan pembesar Quraisy dan kata, jadi orang seperti Abu Bakar ni, kita kat pemimpin Quraisy kan, orang seperti Abu Bakar ni kamu nak usir, tak wajar kamu nak usir dia. Kan sangat baik, orang yang sangat berakhlak, orang yang sangat menjaga hubungan dengan orang lain, yang tidak pernah kata tidak, sangat menolong orang, suka menolong orang. Macam ni kamu nak usir? Sekarang ni Abu Bakar dalam lindungan aku. Kita begitu. Ibnu Duranah kata, Abu Bakar orang yang penuh dengan kebaikan ni, sekarang ni aku akan jadi pelindung dia. Macam tu. Jadi pembesar Quraisy waktu tu dia kata, boleh, tapi dengan syarat kamu minta dekat Abu Bakar supaya dia baca Quran, dia solat dekat rumah dia je. Jangan keluar pergi Masjidil Haram. Jangan keluar tempat terbuka. Kan? Kami tak mau nanti anak-anak kami, isteri kami dengar, nanti mereka juga kira terpikat dengan bacaan Al-Quran dia. Ibnu Duranah pun pergi jumpa Abu Bakar. Dia sampaikan apa yang dihajatkan oleh pembesar Quraisy. Jadi waktu itu Abu Bakar, iyalah, takkan Abu Bakar nak ikut cakap je. Abu Bakar pun macam dengar begitulah. Takkan kan? Kita kata tahulah Abu Bakar takkan dia nak ikut kehendak pembesar Quraisy. Jadi waktu itu kira dia macam tak ada bagi kata setuju apa semua. Jadi Ibnu Duranah anggap macam Abu Bakar fahamlah kehendak pembesar Quraisy. Jadi Ibnu Duranah pun pulanglah ke tempatnya. Abu Bakar pula, Sayyidina Abu Bakar bina sebuah macam masjid dekat depan rumah dia. Sayyidina Abu Bakar bina macam masjid kat rumah kecil kat rumahnya. Dekat situlah Sayyidina Abu Bakar solat, dekat situlah Sayyidina Abu Bakar baca Quran. Sayyidina Abu Bakar ni tampan, orangnya tampan juga, dan orang tampan, dan bacaan Al-Quran dia merdu, dan bacaan Al-Quran dia menyentuh hati orang yang mendengar. Jadi Sayyidina Abu Bakar bukan baca perlahan-lahan, dia baca kuat-kuat. Jadi waktu itu apabila Sayyidina Abu Bakar baca Quran, ramai yang dengar dekat luar daripada masjid yang Abu Bakar bina ni.
Ramai dengar, kebanyakannya kaum wanita lah dengar. Yalah, Sayyidina Abu Bakar dengan tampal handsome kan, dengan bacaan yang memikat hati dengarnya. Mereka pun ramai dengar kat situ, termasuk dengan anak-anak pembesar Quraisy ni. Jadi, apabila pembesar-pembesar Quraisy ni tahu bahawa kaum wanita mereka ni keluar ramai-ramai pergi dengar bacaan Abu Bakar ni, Sayyidina Abu Bakar, marahlah mereka. Tapi tak boleh nak apa. Sebab Sayyidina Abu Bakar dalam perlindungan Ibnu Nuranah. Apabila mereka tak boleh nak kawal lagi dah tengok ramai sangat dah, kira dengar setiap kali solat je Abu Bakar baca. Setiap kali solat je Abu Bakar baca Al-Quran apa semua. Jadi mereka pun hantar wakil pergi jumpa dengan Ibnu Nuranah untuk berbincang. Dia kata kepada Ibnu Nuranah, Abu Bakar tak boleh nak disekat lagi. Dia tetap juga buat solat dengan baca Quran dekat orang ramai. Jadi waktu itu Ibnu Nuranah pun kembali balik ke Mekah. Jumpa dengan Abu Bakar. Ibnu Nuranah kata, wahai Abu Bakar, Tuan sudah tahu kan seperti yang kita janjikan sekarang, baiklah Tuan lakukan seperti mana yang sudah saya janjikan sebelum ini. Ataupun Tuan kembalikan perlindungan saya atas diri Tuan kepada saya semula, kerana saya tidak suka nak lindungi orang yang tidak hormat kepada orang lain. Jadi waktu itu, Sayyidina Abu Bakar, dia mendengar seperti ayat tu macam ugutan kan. Macam, tak mau jaga. Macam itulah kiranya macam seperti ayat berbentuk ugutan. Jadi waktu itulah Abu Bakar jawab dengan tenang dan tegas. Abu jawab kata apa? Saya kembalikan kepada Tuan, perlindungan Tuan ke atas diri saya. Jadi, dan saya hanya rela berada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sejak itulah Ibnu Nuranah pun umumkan kepada pembesar Quraisy bahawa Sayyidina Abu Bakar bukan lagi berada di bawah perlindungannya. Dan waktu itu apabila Abu Bakar buat satu jam, Abu Bakar terus diseksa, tetap dipukul, tetap dibelasah. Cuma Abu Bakar tak kenalah macam besi-besi tu. Abu Bakar tak kenalah macam kena besi, kena jemur. Tu Abu Bakar tak kenalah, tapi dipukul, dibelasah tu tetap Abu Bakar lalui juga. Okey. Jadi sejak itulah Abu Bakar tak pedulikan lagi apa yang pembesar Quraisy nak buat, pun buatlah. Apa besar waktu itu Nabi Muhammad SAW berada di lembah Syib. Jadi Abu Bakar berseorangan dengan ada lagi lah beberapa orang yang di Mekah. Jadi waktu itu pembesar Quraisy sebenarnya tak senang duduk apabila mereka tahu bahawa 83 orang tadi dah melakukan hijrah ke Habsyah. Mereka dah tak gembira ni. 83 orang ni pergi senang-senang je pergi Habsyah, kira Islam pergi ke sana. Jadi mereka pun mengutuskan 2 orang wakil daripada pembesar Quraisy. Siapakah dia? Itulah Amru bin Al-As dan Abdullah bin Abu Rabi'ah. Okey, ada kitab lain mengatakan bahawa Umarah bin Abdul Walid Al-Mughirah. Wallahualam, tapi lebih jelas kat sini dia kata ialah Amru bin As dengan Abdullah bin Abu Rabi'ah. Dan mereka berdua ni, utusan pembesar Quraisy ni pergi ke Habsyah untuk bawa balik 83 orang yang pergi berhijrah tu. Dan bersama mereka waktu ni mereka bawa banyak hadiah. Konon-kononnya nak rasuah lah dekat Habsyah tu, pembesar ke Habsyah. Jadi mereka pun bawa lah, tiba dekat Habsyah, mereka pun pergi berjumpa dulu dengan padri, dengan Kristian kat sana, dekat Habsyah. Jadi mereka pun bagi barang, kira bagi hadiah apa semua, dan mereka lihat padri terima pemberian mereka. Jadi mereka anggap macam, kira akan berhasil lah ni tujuan mereka datang ni kan. Jadi mereka pun pergilah jumpa dengan pengawal, nak jumpa dengan raja. Jadi kemudian mereka bertemu dengan Raja Najasyi. Jadi sampailah. Jadi bila mereka berjumpa dengan Raja Najasyi, mereka cakap, mintalah tuanku, kami datang sini untuk nak ambil balik kembali beberapa orang yang datang kepada ke negeri tuanku ni. Mereka ni dah murtad daripada agama dulu. Jadi kami ni diutuskan oleh kaum kami untuk ambil balik 83 orang ni pulang ke Habsyah. Mereka ni dah murtad dari agama. Jadi mereka ni kiranya orang yang kiranya tak taat dia lah. Jadi mereka ni perlu lagi kembali balik kepada negeri Mekah. Waktu ini Raja Najasyi kan dikatakan raja yang adil. Dia tak akan mendengar sebelah pihak. Jadi Raja Najasyi pun beritahu kepada pengawal, panggil yang datang daripada Mekah ni datang menghadap Raja Najasyi. Jadi datanglah Ja'far bin Abi Talib bersama dengan 83 orang mereka ni datanglah menghadap Raja Najasyi. Jadi apabila mereka sampai, Ja'far bin Abi Talib ni tidak sujud seperti orang lain. Raja Najasyi pun datang, dia pun terus bagi salam. Dia beri salam kepada Raja Najasyi. Jadi waktu ini pengawal-pengawal yang ada di sekitar Raja Najasyi ni rasa macam tak seronok, tak hormat kepada raja mereka, macam marahlah. Jadi mereka tanyakan, kenapa kamu tak sujud kepada raja kami? Apa yang menghalang kamu sujud kepada kami?
Ja'far bin Abu Talib jawab apa? Dia kata, kami tidak boleh sujud selain daripada Allah. Jadi untuk memberi penghormatan bagi sesama manusia, Nabi ajar kepada kami untuk memberi salam. Okey, tapi sujud hanya kepada Allah, bukan kepada manusia. Jadi apabila raja dengar sahaja perkataan Ja'far bin Abi Talib itu, terus Raja Najasyi tanya, kamu ni anut agama apa? Agama apa yang kamu anuti ni? Raja Najasyi tanya kepada Ja'far. Ja'far kata, Allah mengutuskan kepada kami seorang utusannya untuk mengajar kami supaya tidak sembah selain daripada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Tak boleh samakan Allah dengan apa-apa pun. Macam kat Mekah, mereka tetap kata Allah tu Tuhan, tetapi dalam masa sama mereka ada berhala Lata dan Uzza. Mereka ada berhala-berhala yang menjadikan sebagai perantaraan. Walaupun mereka kan sebut demi Allah, demi Lata dan Uzza. Begitu. Ada perantaraan dan mereka sekutukan. Jadi kami tidak menyekutukan, diajar begitu, dan juga kami diajar untuk solat dan berzakat. Jadi waktu itu Raja Najasyi ni tanya lagi, siapa yang membawa agama kamu ni? Siapa dia? Kan? Jadi Ja'far kata, dia adalah seorang kaum daripada kaum kami sendiri yang kami ketahui nasab keturunan dia. Maksudnya kami tahu bukannya daripada orang yang kita tak tahu siapa-siapa, tapi kami ketahui asal keturunannya dan beliau diutuskan Allah kepada kami untuk menyuruh kami agar tidak menyembah selain daripada Allah dan mempersekutukan Allah. Tak boleh mempersekutukan Allah sedikit pun dengan sesuatu benda yang lain. Jadi setelah kami beriman, kaum kami pula musuh kepada kami. Maksudnya setelah kami dah beriman kepada Allah, kaum kami sendiri musuh kepada kami, dan sebab itulah kami berhijrah ke negeri Tuanku untuk mendapat perlindungan di negeri Tuanku, sebab kami tahu bahawa Tuanku adalah raja yang adil. Ja'far berani kira berhadapan dengan raja negeri Habsyah tu. Jadi Raja Najasyi kata apa? Kalau begitu, ajaran ini sangat baik seperti agama yang pernah dibawa oleh Nabi Musa. Okay. Waktu inilah Amr bin Al-As, dia tak seronok lah dengar. Tak senang dah lah. Dia kata, sepatutnya Amr bin Al-As ni, kalau dibawa dapatlah bawa balik 83 orang ni ke Mekah, tentu dia akan diberi ganjaran yang besar. Tentu dia naik pangkat dan sebagainya. Tapi kalau dia tak bawa balik, tentulah kiranya misinya tidak berjaya nak bawa balik orang Islam. Waktu tu Amr kata apa kat raja tu? Dia kata, wahai tuanku, mereka ni adalah satu kaum yang mereka ni bukanlah mempercayai seperti tuanku Nabi Isa. Kepercayaan mereka terhadap Nabi Isa lain. Sebab Amr tahu bahawa Najasyi ni menganut agama Kristian kan. Jadi agama Kristian mereka memegang kitab Injil. Jadi waktu ini mendengar saja kata-kata Amr ni, Raja Najasyi kata apa? Terus tanya dekat Ja'far, bagaimana pula pandangan kamu terhadap Nabi Isa? Okey, waktu itulah Ja'far jawab, Nabi Isa adalah hamba Allah dan Rasul Allah, dan dilahirkan tanpa bapa. Nabi Isa adalah hamba Allah dan Rasul Allah, dilahirkan tanpa bapa. Terus Raja kata, apa yang kamu cakap ni benar. Keterangan kamu ini benar mengenai Nabi Isa. Jadi waktu itulah dia kata bangun, dia kata, wahai rakyatku, sesungguhnya ajaran yang dibawa ini adalah serupa dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi Isa. Jadi waktu itu pembesar yang ada di situ, mereka kata, tuanku, kalau tuanku dengarlah kata-kata mereka ini, nanti mereka akan gulingkan tahta tuanku. Pengawal-pengawal dia dekat istana Raja Najasyi. Patah apa Raja Najasyi jawab apa? Walau apa pun yang terjadi, aku tetap mengatakan bahawa Isa itu adalah hamba Allah dan Rasulullah. Rasulullah. Okey. Kemudian Raja Najasyi ni tengok kepada Ja'far dan dia kata kepada semua kaum muslimin yang ada waktu itu, Ja'far kata apa? Sekarang tinggallah kamu dekat negeri aku ni dengan bebas. Tinggallah kamu dekat sini dengan bebas. Demi Allah, sekiranya lah kalaulah tidak kerana kerajaan aku, kerana bukanlah kalau aku ni raja kepada kerajaan aku, pastilah aku akan menghadap Nabi kamu itu dan aku akan bawa kasut Nabi kamu ni ke mana saja dia pergi. Najasyi kata, gitu. Allah Akbar. Dia kata, kalau ke mana saja yang Nabi kamu bawa, kalau aku bukan raja kepada kerajaan aku ni, aku akan pergi ikut Nabi kamu ni, aku akan bawa ke mana saja kasut ini dia pergi, aku akan bawa aja. Maksudnya, umpamaan ni dibawa kasut Nabi ke mana pergi tu, umpamanya macam dia ikut ke mana saja Nabi pergi. Dan aku bersaksi dia adalah Nabi yang benar seperti yang dikhabarkan oleh Nabi Isa dalam kitab Injil. Siapa yang sebelum ni yang dah baca kitab Injil, mereka yang dah baca, mereka tahu bahawa akan datangnya Nabi akhir zaman. Iaitulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kemudian Raja Najasyi perintahkan para pengawal dia pulangkan kembali kepada Amr ni hadiah-hadiah yang tadi dah bagi tadi tu. Yang Amr bawa tu, pulangkan balik, pulang. Bagi balik. Aku tak mau terima hadiah-hadiah ni semua. Bawa balik-balik. Jadi pulanglah Amr
tak dapat misinya untuk bawa pulang kembali orang yang berhijrah ni tidak berjaya. Okey, itulah adalah bab yang ke-32. Okey, lebih kurang dalam 10 minit kita habiskan bab yang ke-33 sikit je, iaitu adalah Umar memeluk agama Islam. Setelah memeluk agama Islam. Jadi ketika Umar Nabi Sayyidina Umar berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW tadi, kan? Sayyidina Umar dah masuk Islam. Jadi waktu itu Sayyidina Umar tanya, okey, siapa yang paling musuh Islam pada waktu ini? Dia jawab, ialah Abu Jahal. Jadi terus Sayyidina Umar berjumpa dengan Abu Jahal, mengatakan kepada Abu Jahal, wahai bapa saudaraku, wahai sahabat karibku, bahawa aku sudah memeluk agama Islam. Marahlah Abu Jahal dengar anak saudara dah memeluk agama Islam. Tapi tak boleh apalah, sebab dia tahu bahawa Sayyidina Umar ni bukan orang yang calon-calon orang. Dia kiranya berani dan kira kalau kita katakan dalam sirah bahawa dia pernah bunuh anak dia sendiri, ya. Dia pernah tanam anak dia sendiri hidup. Itu nanti kita akan sampai lah insya-Allah cerita bahagian tu. Jadi Sayyidina Umar ni kemudian dia katakan lagi macam mana nak sampaikan cerita dia masuk Islam ni cepat. Jadi katakan bahawa pergi jumpa dengan seorang ni, nama ni Jamil bin Mu'tamir. Jamil bin Mu'tamir ni terkenal di Mekah bahawa kalau sampai dia satu berita kat dia cepat sampaikan, sebar cepat. Jamil bin Mu'tamir ni dia pembawa berita yang cepat sampai kat dia, cepat-cepat dia sampai kat orang lain. Jadi terus Sayyidina Umar jumpa dia. Senang kan? Sampai kat seorang dia terus sampai. Macam itulah kita sampai kat satu Facebook kita, orang share macam itulah. Dia sampai kat seorang dia, terus dia berkongsi. Jadi kemudian pada ketika itu Jamil bin Mu'tamir ni dengar Sayyidina Umar jumpa. Sayyidina kata, wahai Jamil, aku dah masuk Islam dah. Kamu tahu tak lagi aku masuk Islam? Jamil kata, kamu dah masuk Islam? Terus dia pergi ke Masjidil Haram, dia terus jumpa dengan pembesar-pembesar Quraisy kat sana, dia terus sampaikan bahawa, Umar dah masuk Islam, kamu tahu tak lagi Umar masuk Islam? Dia beritahu habis, canang-canangkan dekat penduduk Mekah, kat pembesar-besar Mekah. Jadi apabila kaum musyrikin tahu sahaja bahawa Sayyidina Umar memeluk Islam, beramai-ramai mereka pergi jumpa dengan Sayyidina Umar, mereka pukul, mereka belasah. Waktu itulah Sayyidina Umar kuat, kiranya sangat kuatlah, berlawan. Tetapi pada ketika itu bilangan pembesar Quraisy terlalu ramai. Dikatakan mereka berlawan ni sampai nak maghrib, lamalah kiranya perlawanan, berlawan, bergelut apa semua. Akhir sekali tertewaslah Sayyidina Umar. Jadi waktu itu tewasnya itu bukan sebab apa, sebab terlalu ramai, keletihan kan. Jadi waktu itu Abu Jahal datang. Abu Jahal datang terus, dia kata, wahai tuan-tuan sekalian, sekarang ni Umar berada dalam perlindungan aku. Siapa pun tak boleh buat dia. Dalam perlindungan aku. Dia tengok anak saudara dia dah diperlakukan sebegitu. Jadi apabila mereka mendengar bahawa Abu Jahal melindungi Sayyidina Umar, jadi waktu itu mereka pun bersurai tak boleh nak buat apalah. Sebab Abu Jahal dah melindungi. Jadi mereka begitulah. Kalau seseorang pembesar tu dah melindungi seseorang tu, maksudnya mereka tak berani nak buat apa-apa. Sebab dalam lindungan pembesar Quraisy ni. Jadi sejak Abu Jahal isytiharkan bahawa Sayyidina Umar berada di dalam pengawalan perlindungannya, maka ketika itu Sayyidina Umar boleh jalan dalam keadaan selamat. Kiranya boleh pergi mana-mana, boleh bebas. Kira tak ada siapa pun belasah. Tetapi lama kelamaan timbul perasaan dalam hati Sayyidina Umar. Yalah kita kan, kita masuk Islam, kita tengok suasana waktu itu, kawan-kawan kita kena seksa, orang seagama kita kena seksa apa semua. Kita tak kena. Waktu itu perasaan Sayyidina Umar tak selesa. Dia rasa macam, dia tengok kawan-kawan dia kena seksa teruk, dia rasa macam tak seronok. Dia kata, kenapa aku tak hadapi juga seperti mana mereka ni? Sedangkan aku juga Islam seperti mereka. Kan? Jadi waktu itulah Sayyidina Umar lepas tu berjumpa dengan Abu Jahal. Dia kata, wahai bapa saudaraku, sekarang ni aku pulangkan balik perlindungan kamu tu kepadaku. Sekarang ni aku hanya berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pada ketika itu Abu Jahal kata, betul, kamu tak mau lagi dalam perlindungan aku. Janganlah begitu, dia kata, kira pujuk lawan saudaraku. Jangan nanti semua orang akan buat kamu apa semua. Sayyidina Umar tetap berkeras bahawa itu adalah keputusannya. Jadi Abu Jahal pun umumkan kepada pembesar Quraisy bahawa Sayyidina Umar tidak lagi berada di dalam perlindungannya lagi. Jadi apabila dengar je begitu, mereka pun jumpa je Sayyidina Umar, mereka akan melawat, bergelut tapi kebanyakan ni Sayyidina Umar menang lah. Okay, mereka bergelut. Kiranya Nabi Sayyidina Umar bergelut tu dalam keadaan penat. Kan setiap hari bergaduh, bergelut. Jumpa ni sekali Sayyidina Umar pun solat, baca Quran kuat-kuat. Jadi orang marah. Sayyidina Umar buat secara terang-terang. Kan? Jadi bila orang pukul dia balas balik, bergelut apa semua. Jadi Sayyidina Umar rasa macam berbaloilah, berpuas hati. Cuma cara berbeza. Sayyidina Umar penat dengan siksaan bergelut. Kan? Tetapi orang lain tak bergelut, tak berlawan. Tetapi kena seksa, tetap kiranya menerima penyiksaan jugalah. Walaupun Sayyidina Umar bergelut, berlawan, walaupun dia menang apa semua, tetap merasai penderitaan penyiksaan tu, sakit kena pukul apa semua kan. Jadi cuma cara penderitaan tu berbeza. Yang orang lain tadah diri je macam tu, tapi dia bergelut. Jadi
Jadi walaupun kita dengar, memang kita dengar bahawa bila Sayyidina Umar memeluk Islam, bahawa ketika itu Islam macam kukuh, kuat. Sebab ramai yang orang-orang bawahan ni gembira dengan kuatnya Sayyidina Umar masuk Islam yang kuat. Tetapi kena tahu bahawa penduduk di Mekah waktu itu 10 hingga 20 ribu orang. 10 hingga 20 ribu orang lebih kurang penduduk di Mekah. Yang masuk Islam lebih kurang dalam 100 orang macam tu je. Jadi kita dengar memanglah macam kuat lah juga Sayyidina Umar masuk Islam, tapi bilangan tu masih tak cukupi, tak boleh lawan pun lagi. Okay? Dalam 100 orang lebih kurang anggarannya, lelaki dengan perempuan yang masuk Islam. Okay, tidak boleh nak kira penduduk Mekah yang lain, dah lebih kurang 10 hingga 20 ribu orang. Satu jumlah yang sangat besar. Tak mampu nak lawan pun lagi. Jadi sebenarnya ada satu kisah bahawa seorang tua, Utbah bin Rabi'ah. Okay, Utbah Rabi'ah ni dah tua dah. Lebih kurang 100 tahun lebih. Tapi dia tua, tapi badan dia gagah perkasa lagi. Dia tetap nak berlawan juga dengan Sayyidina Umar. Sebab dia geram. Kawan-kawan ni dalam keadaan sebelum ni mereka sama-sama benci Nabi, mereka sama-sama seksa orang Islam. Tapi boleh Sayyidina Umar masuk Islam, dia geram. Dia kata dia tunggu masa je. Tunggu masa nak pukul Sayyidina Umar. Jadi pada suatu hari tu Sayyidina Umar lalu satu tempat yang biasa Sayyidina Umar lalu. Dia katakan bahawa Utbah ni duduk atas satu batu besar. Sayyidina Umar lalu je, dia terus datang belakang Abu Jahal. Utbah terus terkam belakang Sayyidina Umar. Terkam belakang Sayyidina Umar, bergelut mereka bergelut. Kira Utbah ni dengan tak padangan tua dengan Sayyidina Umar 33 tahun lebih kurang macam tu, pemuda yang sangat kuat kan. Utbah ni dia ingat dia kuat gagah walaupun dia 100 tahun lebih, tetap bergelut. Akhir sekali Utbah tumbang ke tanah, jatuh. Waktu tu lah minta tolong. Kira Sayyidina Utbah minta tolong. Ada je sekitar situ, ada pembesar Quraisy, ada Abu Jahal, ada Syaibah, ada pembesar Quraisy ni, tapi mereka pun tak mampu, tak tolong. Tengok je. Jadi Sayyidina Umar pukul sampai akhirnya pukul sampai puas hati lah. Utbah tadi ya. Pukul-pukul, akhir sekali Sayyidina Umar lepaskan Utbah tu. Nak sangat kiranya nak bergelut dengan Sayyidina Umar, tetap geram sebabnya sama-sama kawan, sama-sama sebelum ni memerangi agama Islam. Akhirnya tetap Sayyidina Umar memulai agama Islam. Jadi Utbah tak puas hati. Jadi begitulah. Kita tahu lagi lah cerita, wallahu alam, mesti banyak lagi yang mana mereka ni mengalami penyiksaan demi penyiksaan. Jadi waktu ini Nabi Muhammad SAW berada di lembah Syekh, yang mana pada ketika itu mereka dipulaukan. Jadi kita akan dengar pada minggu depan bab akan datang bagaimana Bani Hashim, iaitu Bani Hashim dengan Bani Abdul Muttalib. Kita dah pernah dengar dah cerita sebelum ni kan, bagaimana mereka ni dipulaukan di kepulauan tu selama lebih kurang beberapa tahun. Kita akan dengar pada minggu hadapan. Jadi insyaAllah, jadi semoga pada malam ini, perkongsian pada malam ini ada manfaatnya buat pada semua sekali. InsyaAllah dalam masa sejam ni tak sia-sia. InsyaAllah kita dah share, kita dah kongsikan, kita dah dengar sama-sama. InsyaAllah tak faham, InsyaAllah satu masa nanti Allah akan berikan kefahaman tu. InsyaAllah tak sekarang, akan datang. Tapi kita dah dengar, InsyaAllah kita akan ingatkan kembali sirah-sirah Nabi Muhammad SAW. Jadi yang mana baik itu datangnya daripada Allah SWT, yang kurang daripada diri saya sendiri. Jadi kita Waalaikumsalam ya Mama. Afiana ya Sarah. Terima kasih Sarah. Waalaikumsalam. Baik. Kita teruskan doa surah, baca surah Taha ya Una. Okey, baik. Ustazah Khairani. Wais ya, guna ya insya-Allah. Amin. Okey, baik. Kita tutup sudahi dengan macam biasa kita baca doa. Mudah-mudahan doa ini kita aminkan ramai-ramai pada malam Jumaat. InsyaAllah mudah-mudahan Allah makbulkan doa ni. Jadi kita bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau berhak dipuji kerana kemuliaan zat-Mu dan kebesaran kerajaan-Mu. Ya Allah, sampaikanlah pahala dari apa yang telah kami dengari pada malam ini, daripada apa yang kami fahami, daripada apa yang kami pelajari ini, ke hadrat penghulu kami dan junjungan kami Nabi Muhammad SAW. Moga-moga bertambah kemuliaannya dan ke hadrat nenek moyang baginda dan para saudara baginda dari kalangan Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam. Moga-moga bertambah kemuliaan mereka dan ke hadrat kaum keluarga dan sahabat baginda sekaliannya, juga kepada arwah sekalian imam-imam mujtahid, ulama-ulama yang beramal dengan ilmunya, para ahli fiqh dan ahli hadis, para pembaca Al-Quran dan ahli tafsir, para penghulu ahli sufi serta sekalian pengikut mereka yang berjujur hinggalah hari kiamat. Ya Allah, kasihanilah kami dan ibu bapa kami serta sekalian umat Nabi Muhammad. Ya Allah, kasihanilah kami dan ibu bapa kami serta sekalian umat Nabi Muhammad. Ya Allah, kasihanilah kami dan ibu bapa kami serta sekalian umat Nabi Muhammad. Selamatkanlah kami dan ibu bapa kami serta sekalian umat Nabi Muhammad di dunia dan di akhirat.
Ya Allah, bukakanlah hati kami dan sekalian keturunan kami sebagai hati wali-wali Allah. Ya Allah, bukakanlah hati kami dan sekalian keturunan kami sebagai hati wali-wali Allah. Ya Allah, bukakanlah hati kami dan sekalian keturunan kami sebagai hati wali-wali Allah yang tidak berasa takut atau sedih terhadap hal-hal dunia. Ya Allah, kami memohon keampunan dan kesihatan dalam perkara agama dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih di IG. Terima kasih Mak Ashifa, Binti Salihah Shopee, Sarah dan semua yang ada di IG. Terima kasih. Kita jumpa lagi minggu depan. Baik, terima kasih. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Khadijah, ya Kak Nurul Akmal. Terima kasih bersama-sama Mak Teh. Terima kasih, alhamdulillah. Ya baik semua. Terima kasih semua. Kita jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum.